Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu akan berikan rakaman video sahaja. Jadi kamu tengok modul A pada muka surat 62. Okey, so kita tengok soalan B. Okey, baca dulu. Dalam raja di bawah, RST ialah garis lurus. RST garis lurus. Okey, so kita tengok ini adalah RST. So kita tahu garis lurus ni adalah 180 darjah. Okey, PQRS. Okey, so PQRS ini adalah bentuk segi empat selari. So kita tahu dalam bentuk segi empat selari ini, sudut yang bertentangan adalah sama. So dalam cerita dalam soalan B ni, kita tengok X berada bertentangan dengan 75 darjah. Jadi sebab itulah X akan mempunyai nilai sudut yang sama seperti sudut yang ada pada P. So X adalah sama dengan sudut pada sudut P. Okay, P ni kita letak tengah-tengah. Maknanya dia adalah RPQ. RPQ. So, P ni duduk tengah-tengah, maksudnya sudut tu adalah sudut yang berada pada huruf P. Jadi, X sama dengan 75 darjah. Okey. Okey, seterusnya kita nak cari nilai Y. Okey, sekarang ni Y berada di sebelah X. So, kita tahu bila X dan Y duduk bersebelahan, kita tahu X tambah Y adalah bersamaan dengan 180 darjah. Dengan syarat X ini yang berada di sudut pedalaman. Okey, manakala Y ini adalah sudut peluaran. Bila pedalaman dan peluaran duduk sebelah-sebelah, maka kita tahu jumlah sudutnya adalah 180 darjah. So, kita pun tulis X tambah Y sama dengan 180 darjah. So, X kita dah tahu kan 75. So, kita tulis X ni adalah 75 darjah tambah Y sama dengan 180 darjah. Maka Y sama dengan 180 darjah. 75 ni bawa ke sebelah kanan jadi tolak. So, tolak 75 darjah. Kira menggunakan kalkulator. So, berapa awak dapat? Awak akan dapat nilai dia adalah 105 darjah. Okey. So, X 75 darjah, Y sama dengan 105 darjah. Okey, ini soalan yang mudah lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Dalam raja di bawah, ABC. Okey, ABC dan DEF ialah garis lurus. So, ni ABC garis lurus, DEF pun garis lurus. So, kita cuba tengok gambar rajah apa yang boleh kita cari dahulu. So, tengok dekat dalam gambar sisi 4 ni, kita nampak ada satu kotak kecil. So, kita tahu dia adalah 90 darjah. Okey, so kita boleh cari nilai yang dekat sini. Sebab dia sama macam tadi. X ni adalah sudut pedalaman. Manakala ini adalah sudut peluaran. Di mana jumlah kedua-duanya adalah 180 darjah. So, kita pun buat X tambah 61 darjah, kita akan dapat 180 darjah. Kita perlu tahulah konsep duduk sebelah-sebelah tu adalah sudut pedalaman dan sudut peluaran. So, kalau kita nak cari X sahaja, 180 darjah, tambah ni, okey, bawa ke sebelah kanan jadi tolak 61 darjah. So, awak tekan kalkulator, X akan dapat jawapan bersamaan dengan 119 darjah. So, kita tulislah dekat sini. 119 darjah. Okey, kita nak cari nilai Y. Tetapi, kita perlu kira dahulu sudut yang ada dekat huruf B ni. Okey, barulah kita boleh cari nilai Y. Sebab Y ni, dia tak ada sebarang clue. Jadi, kita boleh cari nilai yang ini sebab dia ada nilai di sebelah. Okey, yang ini, kita cari dahulu sudut. Cikgu buat dekat sini sudut B. Okey, sudut B. So, kita tahu dia berada pada huruf DBC. Okey, so DBC. Maksudnya dia berada pada huruf B lah. Okey, jadi kita tengok dia berada di sebelah-sebelah. Satu di dalam, satu di luar.
Maka awak perlu buat 180 darjah tolak 85 darjah. So, jawapannya awak akan dapat dekat sini 95 darjah. Maka dekat sini adalah 95 darjah. So, kita dah ada 3 dah. 95, 90, 119. Kita boleh cari nilai Y. Okey, jadi untuk kita cari nilai Y, disebabkan Y ni berada di dalam satu bentuk sisi 4, maka kita tahu jumlah sudut pedalaman bagi satu sisi 4 adalah 360 darjah. So, untuk cari nilai Y sama dengan 360 darjah tolak dengan sudut yang kita kira tadi. 95 darjah tolak 90 darjah tolak 119 darjah. Okey, so awak akan dapat jawapannya Y setelah ditolak 56 darjah. Okey, so X tadi 119, Y 56 darjah. Okey, cuba kira dan dapatkan jawapan tersebut. Okey, seterusnya kita akan tengok soalan 1, iaitu soalan selesaikan masalah yang berikut. Yang ini juga masih dalam muka surat 62 yang bahagian bawah tu. Okey, so kita baca soalan dahulu, soalan A. Dalam rajah di bawah, BDCE ialah segi 4 selari dan ECGF ialah segi 4 tepat. Okey. Gariskan kata kunci. ABC ialah garis lurus. So, kita tengok BCDE. BCDE. Okey, so ini adalah bentuk segi 4 selari ni. Cikgu akan warnakan dia BCDE kat sini. Supaya kita nampak macam mana rupa segi 4 selari dalam soalan. Okey, so sebelum kita jawab soalan, kita dah boleh cari nilai sudut dekat sini. Okey, sebab sudut ini bertentangan dengan sudut D. Okey, maka dekat sini pun mestilah 55 darjah. Okey, so sudut pada sudut E ni ke sini adalah 55 darjah. Dan dekat sinilah. Okey. Kalau segi 4 tepat, okey, EFGC, kalau cikgu keluarkan gambar dia, segi 4 tepat, okey, ini adalah EFGE. Segi 4 tepat, ini adalah C. Dia mempunyai 90 darjah. Dekat setiap bucu tu semua 90 darjah. Okey, so sini 90, sini 90, sini 90. Y pun 90, tetapi Y ini adalah hasil tambah 55 dan juga yang sudut dekat sinilah. Okey, so kalau kita tengok dekat dalam jalan kerja yang telah diberikan, dia sudah kita cari sudut BCE. So, huruf yang dekat tengah-tengah ni adalah huruf C. Okey, so C dekat mana? Dekat sini. Maksudnya BCE. Dia suruh cari dekat sini. Okey. So, kita keluarkan gambar ini. Okey, cikgu keluarkan gambar segitiga tu. Okey, so dia ada 90 darjah dekat sini kan. B, ini adalah E. Dan dekat sini adalah C. So, ini adalah 90 darjah. Sini tadi kita kira, kita dapat 55. Okey, so kita boleh cari sudut yang dekat C ni berapa. So, macam mana kita nak cari? Satu segitiga, jumlah dia adalah 180 darjah. Okey, dia punya sudut pedalaman. So, dekat dalam ni kita isilah 180 darjah tolak. Apa yang ada dalam ni? 90 darjah. Lepas tu kita ada 55 darjah. Okey, so tekan kalkulator dapat berapa? Dapat 35 darjah. Okey. So, kita tahu dekat sini adalah 35 darjah. So, sekarang kita nak cari X. Okey, X ni dia berada di luar kawasan daripada kita punya bentuk segi 4 selari ni. Okey.
Yang ini awak tak belajar lagi sebab yang ini ada sedikit sambungan daripada bab 8. Okey, kalau kita tengok kan dekat sini cikgu highlight kan menggunakan warna oranye. Okey, bentuk dia akan jadi bentuk zigzag. Okey, nampak dia jadi macam ni kan? Dia jadi macam ni, macam ni, macam ni. So dekat sini, C ni kita dapat tadi adalah 35 darjah. Okey. So yang dekat sini, yang ini pun akan dapat nilai yang sama, 35 darjah. Sebab dia adalah sudut, kamu tak belajar lagi ni. Okey, sini ada 35 darjah. So ini memudahkan kita untuk mencari nilai X yang terletak bersebelahan di luar, okey, daripada 35 darjah. Sebab dekat sini 35 kita dah dapat tadi. X tu duduk dekat sini. X. Okey, kita tahu A, B, C. Sini adalah A, sini adalah B, ini adalah C. So, A, B, C ni adalah garis lurus. So, maksudnya dekat sini, X dengan 35 ni, jumlah dia akan dapat 180 darjah. So, maksudnya, X tambah 35, awak akan dapat 180 darjah. Okey? 180 darjah. So, kalau kita nak cari X, 180 darjah tambah 35 ni bawa ke sebelah jadi tolak. So, tolak 35. So, dapatlah berapa jawapannya. Okey? Yang ini adalah yang kita isikan dekat sini. 180 tolak 35 darjah. Tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan X adalah 145 darjah. Okey? So, selesai untuk X. Sekarang kita nak cari nilai Y. Y ini berada pada bucu 90 darjah ni. Okey. So, dia adalah hasil tambah 90 darjah. Okey, 90 darjah sebab dia dalam segi 4 tepat. Dan juga hasil tambah dengan 55. Jadi, kita akan buat 90 darjah tambah 55 darjah. Awak akan dapat jawapan Y adalah 145 darjah. Okey. So, senang sahaja. Yang penting awak tahu sifat-sifat geometri bagi setiap bentuk sisi 4, segi 3. Barulah kita boleh jawab soalan yang ini. Okey. Okey, seterusnya murid-murid boleh tengok modul A pada muka surat 65. Okey, soalan ini soalan yang agak mudah. Kita tengok apa soalannya. Diberi PQR ialah garis lurus. Okey, so 180 darjah. Cari nilai X. Kita nak cari X tu berapa. Okey, so kita tengok soalan A. Ini adalah gambar segitiga. So, kita tahu jumlah sudut pedalaman. Okey, bagi segitiga adalah 180 darjah. So, jumlah yang ini tambah yang ini, tambah yang ini akan dapat 180 darjah. Okey. So, kamu cari yang ini berapa? Okey. So, yang ini kita berada pada huruf Q kan? Okey. So, kamu buat macam ni. Cikgu buat jalan kerja dia dekat sini sebab tak muat. Okey. Sudut Q. Okey. Q apa? SQP. Macam ni. PQS boleh. SQP boleh. PQS. Yang penting Q ni duduk tengah-tengah. Okey. So, 180 darjah tolak 70 tolak 50 darjah. So, tekan kalkulator, awak akan dapat dekat situ jawapannya adalah 60 darjah. So, sini adalah 60 darjah. So, macam mana kita nak cari X? X ni, dia duduk dekat luar. Macam ni kan. Sini yang kita cari tadi 60 darjah. So, X adalah dekat sini. Okey, kita tahu satu garis lurus ni bersamaan 180 darjah. So, nak cari X, 180 tolak 60 darjah, maka awak akan dapat jawapannya 120 darjah. Okey, dekat sini dia buat jalan kerja lain sikit, tapi cikgu nak awak buat jalan kerja yang ini dekat tepi. Mesti ada yang ini. Yang ini, awak tak apa, awak isi saja tempat kosong macam mana yang cikgu tunjukkan. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok soalan B. Okey, soalan B. So, kita tengok dekat sini ada gambar segitiga sama.
sisi. Nampak tak dia ada tanda 3 ni kan? So, kita perlu ingat bahawa kalau segitiga sama sisi, dia punya sudut dekat dalam ni semuanya sama. Okey? So, jumlah semua sekali adalah 180 darjah. So, sini ada berapa? 1, 2, 3. So, bahagi dengan 3. Tekan kalkulator, awak akan dapat 60 darjah. Okey, maksudnya dekat sini adalah 60 darjah. Sini 60 darjah. Sini pun sama 60 darjah. Okey. Tapi kita nak cari nilai X. Kita tahu bahawa ini adalah simbol yang menunjukkan bahawa ini adalah 90 darjah. So, keseluruhan dia, jumlah dia adalah 90. Okey, jumlah adalah 90 darjah. Sekarang kita cuma ada 60. So, dia punya baki tu berapa? So, 90 darjah tolak 60 darjah. Maka awak akan dapat 90 tolak 60 dapatlah dekat sini 30 darjah. So, X ni adalah 30 darjah. Okey, 60 tambah 30 dapatlah jumlah 90 darjah. Itu sahaja untuk soalan B. Sangat mudah. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan C. Ini adalah bentuk macam segi 4 selari lah. Okey, so segi 4 selari ni, dia punya sudut bertentangan adalah sama. So, dalam kes ini, kalau dekat sini 2X, maka dekat sini pun adalah 2X. Okey, dia mesti sama. Okey, kita cari dahulu sudut yang dekat sini. Ini kan satu garis lurus kan, PQR. Satu dekat dalam, satu dekat luar. So, kita tahu bahawa 2X tambah 50 darjah adalah bersamaan dengan 180 darjah. Sebab dia adalah garis lurus. Okey? Ni dia kata PQR ialah garis lurus. So, kita bawa satu persatu. So, 2X sama dengan 180 darjah. Tambah 50 ni bawa pergi sebelah jadi tolak. So, 180 tolak 50. So, 2X sama dengan, awak akan dapat, sini akan dapat 130 darjah. Okey, 130 darjah. Kalau kita nak cari X sahaja, 2 ini adalah 2 darab X. Okey, so darab bawa pergi sebelah jadi bahagi. So, X sama dengan 130 darjah bahagi dengan 2. Maka, bila kita tekan kalkulator, X kita akan dapat jawapan sebanyak 65 darjah. So, X adalah 65 darjah. Kita kena cari X Kita kena cari X sama dengan berapa. Kita tak nak 2X. Ini kita tak nak 2X. Kita nak buang 2 ni. Nak cari X sahaja. Okey. Seterusnya adalah soalan D. Kita tengok gambar rajah ini dan kita dapat lihat bahawa pada huruf P ini ada sudut 90 darjah. So, kita tulis 90 darjah siap-siap. Okey. Kemudian dekat sini, PQR ialah garis lurus. So, PQR ini adalah garis lurus. So, kita boleh cari sudut yang berada di dalam ini. Okey. So, dekat sudut Q ni, kita boleh buat macam ni. Sudut Q sama dengan berapa? Okey, awak boleh buat macam ni lah. Kita nak cari sudut Q kan. So, Q ni duduk tengah-tengah. Maksudnya PQ. Okey, sudut Q ni kita tengok 180 darjah. Kenapa 180? Sebab ini adalah garis lurus. So, garis lurus bersamaan dengan 180 darjah. Okey, PQR. 180 darjah. So, 180 darjah tolak dengan kawan dia 50 darjah. Awak akan dapat 130 darjah. So, dekat sini 130 darjah. So, mudahlah untuk kita cari X. Ini kan satu sisi 4. 1, 2, 3, 4. So, jumlah sudut bagi sisi 4 adalah 360 darjah. So, nak cari nilai X, kita buatlah. X sama dengan 360 darjah tolak 100. Okey, kita ambil 100. Lepas tu kita ambil 90. Tolak 90. Tolak 130 darjah. Okey, tolakkan semua yang ada dekat dalam ni. Dan jawapannya awak akan dapat X sama dengan 40 darjah. So, X kat sini adalah 40 darjah. Okey, pastikan awak kira dan dapat jawapan ini.